Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berbincang berkaitan dengan panduan membahagikan harta pusaka. Kita nak cuba lihat kalau dalam keadaan harta itu sebegini, apa yang patut dibuat? Kalau harta itu keadaannya begitu, macam mana pula nak buat? Sebab harta pusaka ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan semuanya duit. Kalau duit duduk bawah katil, boleh ambil, boleh bahagi terus. Tapi kalau duit duduk dalam satu institusi yang bukan boleh main ketuk pintu begitu saja nak ambil dengan pegawai dia, yang perlu pada dokumen itu, perlu pada perintah itu, perlu pada ini, perlu pada itu. Kemudian pula dokumen itu pula nak ditukar nama, tak boleh nama semua, maksimum setakat 2 orang, sedangkan ahli waris ada 12. Kita nak cuba lihat pada malam ini. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini membuka minda tuan-tuan dan puan-puan. Kalau harta macam ni, endingnya selalu macam mana? Kalau harta macam ini, corak pembahagian dia macam mana? Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila disebut tentang harta itu, dia boleh dibahagikan kepada 2 contoh. Apa dia? Yang pertama adalah harta alih. Yang kedua adalah harta tidak alih. Baik, kita pergi pada yang pertama dulu. Harta alih ni, tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah terbahagi pula kepada 2. Iaitulah harta alih yang berdaftar dan harta alih yang tidak berdaftar. Baik. Harta alih yang tidak berdaftar ini, tuan-tuan dan puan-puan, harta ini boleh dibahagikan pada bila-bila masa selepas berlakunya kematian. Mati pukul 12, ke bumi pukul 6. 1 minit dah boleh bahagi dah. Kena ke bumi dululah, jangan tunggu mati. Tak ke bumi lagi bahagi dah, sabar dulu, settle si mati dulu. Baik. Maka harta alih tidak berdaftar, tuan-tuan dan puan-puan, yang pada pandangan saya nampak mudah tapi buat tak endah. Apa namanya? Iaitulah barangan peribadi si mati. Apa dia barangan peribadi si mati ni? Pakaian yang dia ada. Pakaian yang dia tinggalkan. Tuan-tuan jangan ingat, pakaian itu tidak termasuk dalam harta pusaka. Pakaian yang ditinggalkan oleh dia termasuk juga dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh dia tadi. Jadi kalaulah berlaku begini, pakaian ini dia umum. Baju, seluar, kasut, jam tangan, termasuk ni. Maka semua barangan ini sepatutnya dan sewajibnya semestinya dipamerkan kepada waris-waris dan dibincangkan satu persatu. Mesti. Kenapa? Sebab mungkin tiada siapa yang mahu memiliki pakaian terpakai itu. Tapi barangkali walaupun dia tak nak,
Dia nak duit daripada pakaian yang si mati tinggalkan itu. Siapa kata tak ada nilai? Pergi hantar bandar tengok 2 kilo dapat berapa? Buah dalam plastik 2 kilo pergi hantar bandar. Mesti akan terhasilnya duit tuan-tuan dan puan. Baik. Lebih-lebih lagi lah kalau kita katakan si mati ni dia dulu mati dengan pencen Jusa A sebagai contoh. Jusa A ni jarang tak ada Datuk Seri Tan Sri ni. Makna kata dia nak boleh dapat Datuk Seri Tan Sri ni, dia kena pergi menghadap dulu Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Adakah boleh pergi menghadap menerima itu pakai jubah begini? Mana lepas pakai jubah? Maka ada pakaian persalinan dia. Pakaian persalinan dia, apa yang ada? Sudah tentulah baju yang mahal, kemudian sampin yang mahal. Maka tuan-tuan dan puan-puan, barangan yang sebegitu termasuklah songkit dan sebagainya, maka ia adalah pakaian yang berharga, sudah tentu akan ada nilai kepada pakaian tersebut. Baik. Maka yang pertama, kaedah ini bila mana nak membahagikan harta tersebut, yang pertama mengikut persetujuan diberikan kepada seseorang dalam kalangan waris dengan percuma atau dibahagikan secara muafakat. Maka dicadangkan oleh penulis ini, yang pertama adalah bila pakaian tadi dibentangkan pada semua ahli waris, maka buat persetujuan nak beri pada siapa. Contoh dalam ramai-ramai tadi kita ada 10 beradik, maka semua tak nak. Nak duit tak? Tak nak. Biarlah. Nak bagi rumah anak yatim sebagai contoh. Maka dia kata, aku nak. Korang boleh tak bagi pada aku semua? Maka semua setuju bagi pada dia. Maka semua sekali beri pada dia. Mesti dengan persetujuan nak beri pada dia. Ataupun dibahagikan secara muafakat. Aku nak simpan juga pakaian ayah ni. Ingat malam-malam, bolehlah kita pegang, kita bau, kita pakai. Mari keadaan teringat tadi ni. Maka bahagi secara muafakat. Yang perempuan ambil pakaian perempuan, yang laki ambil pakaian laki. Okey. Habis tu kalau semua anak perempuan ustaz, suruh bagi kat suami dia yang pakaian laki tadi. Jangan dia pakai pula. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, harta itu dinilai satu persatu. Pakaian tadi dinilai satu persatu. Dan sesiapa yang mengambil barangan itu perlu membayar harganya dan duit itu dibahagikan kepada waris-waris mengikut persetujuan. Bagi contoh, dia nak. Maka yang lain kata bayar. Okey, aku bayar. Maka kena mendapat persetujuan adik-beradik tadi, berapa nilaian yang dipersetujui. Nak ikut harga beli ke? Nak ikut harga susut nilai ke? Nak ikut harga bandel ke? Nak ikut harga yang makin lama makin mahal ke? Atau terpulang? Yang penting, bayar, maka duit itu dibahagikan kepada ahli waris. Boleh? Makna kata berjual beli dalam kalangan ahli waris tadi. Yang ketiga, sekiranya lebih daripada seorang waris mahu memiliki satu barangan yang sama, pakat berebut. Sebab si mati ni dia ada songket sampin. Dia tak layan India mari ni, Terengganu mari ni. Terengganu ni dia jahit tenun tangan. Kalau pakai tu terletak, tak londeh-londeh dah. Tak ada dah bila pakai jadi begini tak. Dia cantik je kan. Berapa ayah beli dulu? Dia tempah ni 14,500 sebagai contoh. Maka, kalaulah berebut nak barang yang sama, maka apa perlu dibuat? Konsep lelongan diguna pakai pada ketika ini. Jadi, waris yang meletakkan harga yang lebih tinggi akan memiliki barang itu dan duit bayaran harga barang dibahagikan kepada waris-waris tadi. Kalau semua pakat nak, maka kena bid lah. Apa paling tinggi? Betul tak betul? Bid. Makna kata, buat lelongan lah. Siapa yang letak paling tinggi, tak ada orang yang bidar lebih pada dia, maka dialah yang menang, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Yang keempat.
Sekiranya tiada dalam kalangan waris yang mahu memiliki barangan itu, tak ada seorang pun nak, maka bolehlah dijual kepada bukan waris dengan harga yang dipersetujui oleh semua waris dan duit hasil jualan dibahagikan kepada waris-waris tadi. Yang saya katakan nak jual tadi. Maka pergi hantar, tuan-tuan nak jual kat mana? Bandel, apa semua, timbang kilo, tak kilo, maka duit tadi ambil, bahagi kepada ahli waris tadi. Sebab semua setuju untuk nak jual. Kemudian yang terakhir, sekiranya dipersetujui barangan itu dihadiahkan atau diberikan kepada seseorang bukan waris. Kita nak beri pada orang susah. Kita nak beri pada rumah anak yatim. Kita nak beri pada pihak masjid. Mesti dengan persetujuan ahli waris tadi untuk hadiahkan kepada orang yang bukan ahli waris dalam kalangan kita. Baik. Soalan saya. Berapa ramai yang tersilap langkah dalam bab pakaian ini, dia tak rujuk ahli waris dahulu untuk dia bahagikan. Berapa ramai yang tersilap langkah pakaian si mati yang mati suami dia. Maka dia kumpul-kumpul barangan suami dia tadi ni, pergi hantar rumah anak yatim. Soalan saya, siapa suruh dia hantar? Kebenaran siapa yang dia guna pakai? Ni suami saya ustaz. Tak ada orang lain. Betul suami kita. Tapi persoalannya adalah pakaian itu termasuk dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Maka pakaian itu menjadi milik ahli waris si mati. Kalau ahli waris dia ada 12, maka semua pakaian itu adalah milik 12 orang ini. Nak jual, nak ambil, nak bida, nak lelong, nak sedekah, nak hantar rumah anak yatim, nak beri pada siapa, siapa yang tinggi, siapa yang rendah, siapa nak bid tinggi, rendah sebagainya, mesti mendapat persetujuan semua ahli waris itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bab ini daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Maka kena berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Baik, yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, harta alih tidak berdaftar namanya adalah barang kemas. Ni, gelamah ni. Orang Negeri Sembilan tak tahu suka pakai gelamah ke tak? Kalau saya asal Pasir Mas, cuba pergi pasar Siti Khadijah. Ikutlah pasar mana. Tuan-tuan pergi dekat makcik jual kuih. Kuih tai itik, kuih nekbak, apa lagi? Apa-apalah ada. Dia pun tanya, awal nak berapa? Nak 2. Dia pun selok. Baru selok sini, tak selok lagi sini. Jangan dia buat gain ni. Kadang-kadang mari terfikir, berapa untung sangat makcik ini jual kuih. Takkan kuih sebiji untung RM12. Tapi tuan-tuan jangan petikai. Sebab orang belah sana, belah kampung saya, dia memang minat dengan emas ni. Dia memang minat sungguh, tuan-tuan dan puan. Cuma saya tak ada lah minat sampai tahap tu. Tak. Rumah pun tak minat. Sebab rumah bukan Kelantan, orang Terengganu, tuan-tuan dan puan. Jadi Terengganu dia kurang minat sikit. Okey, jadi tak minat. Okey, baik. Minat juga, cuma tak lebih-lebih. Tak apalah, dia minat tu duit dia. Tuan-tuan jangan kisah duit dia. Betul tak betul? Okey, baik. Maka barang kemas seperti cincin, gelang, subang, rantai dan sebagainya ialah barangan si mati yang mesti diambil kira sebagai harta pusaka. Barang kemas tetap harta pusaka, tuan-tuan dan puan. Barang kemas adalah tetap harta pusaka. Sekiranya ada antara waris yang mengambilnya tanpa pengetahuan waris yang lain. Ni buat kerja begini ni. Yang mati mak dia seorang saja perempuan yang tinggal, maka dia cekak semua sekali. Hukumnya adalah haram. Saya ulang balik, hukumnya adalah haram. Kenapa? Sebagaimana harta si mati yang lain, barang kemas juga mesti dibincangkan pembahagian dia.
Tapi masalah orang kita yang masih berlega-lega di kalangan kita, apa pandangan mereka? Ada yang mengatakan, Ustaz, bila mana barang kemas ini, sepengetahuan saya, hendaklah dibahagikan kepada ahli waris yang perempuan saja ya. Ni makcik yang perempuan saja. Makcik ingat orang lelaki tak kerti main emas. Jangan duk ingat yang perempuan itu hanya boleh memiliki. Tak, sebab bila nama harta pusaka, maka pemiliknya adalah semua ahli waris. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Tapi orang lelaki bukan pakai. Betul dia tak pakai, ingat dia tak ada isteri ke? Isteri dia boleh pakai lah, anak perempuan dia pun boleh pakai. Jadi, sekiranya si mati hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan 3 orang anak lelaki, barang kemas itu tidak menjadi kepunyaan anak perempuan secara automatik, sebaliknya menjadi milik semua ahli waris. Kalaulah dia nak seorang, nak diberikan kepada dia seorang, boleh dengan syarat ahli waris yang lain bersetuju memberikan kepada yang perempuan tu tadi seorang. Haji setuju? Beri pada yang perempuan saja. Setuju? Bak tak setuju. Dah, tengok muka tahu dah. Okey, jadi barang kemas juga termasuk tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Hari itu ada orang tanya. Di pejabat lah. Saya pujilah tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Tuan-tuan haji pergi cari saya kat pejabat 2 kali. Orang yang sama. Saya tanya daripada mana, kata Bandar Estate. Sampai ke pejabat cari saya. Yang tak tahan ke kaunter tu tak ambil nombor, kira pergi kat saya terus. Saya kata, kena menghadap dia. Dengan kertas, dengan itu. Dia kira dah. Cuma dia nak daripada mulut saya ni keluar kiraan dia tu betul. Padahal kita guide lama dah. Dia nak juga, ni tulisan saya tulis ni. Dia pegang yang tu. Tak boleh tengok saya conteng sikit. Nak Ustaz, sebab saya nak terang pada orang lain ni. 2 kali, tuan-tuan. Masya Allah. Kan? Nama apa saya tak ingat dah. 2 dah. Okay, baik. Jadi, pernah ada orang bertanya pada saya. Dia kata, mak mertua dia meninggal. Waktu itu dia belum berkahwin lagi dengan suami dia. Anda kata, mak mertua dia, mak suami dia meninggal sebelum dia berkahwin dengan suami dia. Maka dia kata, ayah dia tadi, ayah mertua dia ambil semua barang kemas yang ada dalam simpanan tadi, simpanti tadi, maka dia berikan kepada adik-beradik ataupun anak-anak dia yang dah berkahwin. Maka bagi sama rata. Jadi saya kata, suami awak dapat tak? Suami saya tak dapat sebab suami saya tak kahwin lagi waktu itu. Okey. Maka dia tanya pada saya, betul tak tindakan pak mertuanya itu? Maka saya kata salah. Kenapa? Bukan sahaja salah. Ditambah pula, perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Kerana sebab suami dia itu adalah ahli waris kepada ibu tadi ni. Anak lelaki pula tu. Maka saya kata, kenapa pak mertua tak bagi? Dia bagi tahu. Dia kata tak, barang kemas hanyalah untuk orang yang dah kahwin. Maka saya tanya pada dia, takkan pak mertua awak tak tahu tentang bab ini? Dia kata tak tahulah, tahu ke tidak, tapi dia ni orang masjid. Dia orang masjid tak sebenarnya tahu tuan-tuan dan puan. Barangkali hanya datang masjid, solat berjemaah, time kuliah, belah. Contoh, kan? Kemudian isyak datang balik, contoh. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita bila Allah Ta'ala rezekikan kita dah jadi orang surau, orang masjid, maka kena ambil masa lah, kan? Tambah top up ilmu ini. Orang masjid peribadi mesti cantik, tuan-tuan dan puan, termasuk dengan saya sekali. Sebab itu kopiah ni kena letak atas kepala selalu. Supaya apa? Supaya lambang kepada kita, supaya kita beringat, ni aku nak buat perangai pelik ni, kopiah ada atas kepala ni. Dia jadi malu Allah. Betul tak betul, tuan-tuan dan puan, kan? Ni dak, habis isyak, bukan main. Allahumma fir lana zunubana. Tok Imam baca, kita pun amin, amin. Habis isyak, lepak kedai kopi dengan geng-geng masjid tadi.
Dia kutuk pula dah yang memerintah. Patutnya dia kata bagi kat dia, jangan bagi kat orang lain pula dah. Jangan. Kita habis berdoa tadi, kita dah buat benda yang mengarut. Dah, apa doa kita tadi ni? Kena hati-hati tuan-tuan dan puan. Jadi orang masjid mesti clear dalam bab ini. Latihlah slow-slow. Saya pun latih juga slow-slow tuan-tuan dan puan. Kan? Dulu nak pakai ni rasa gugup ni. Tapi lama-lama okey lah kan. Tuan-tuan dan puan pula jenis baik sangat. Saya makan kat kedai. Alih-alih nak bayar. Cashier kata ada dah orang bayar. Tunjuklah muka dulu. Ustaz, saya bayar. Saya pula tercari-cari. Jadi sekarang ni setiap kali ceramah, saya terpaksa ucap terima kasih sebab saya tahu siapa yang bayar. Kalau nak bayar, bagi tahu awal-awal. Saya boleh order siakat steam lebih sikit. Baru berbaloi bayar. Betul tak? Untuk main roti canai. Tak? Terima kasih siapa yang bayar. Saya tak tahu. Ada di lokasi. Jadi setiap kali masjid, saya ucap terima kasih. Saya mengharapkan orang yang bayar tu ada dan dia kata sama-sama Ustaz. Okay, baik. Seterusnya. Kita pergi tuan-tuan dan puan-puan iaitu kepada harta alih yang berdaftar pula. Pakaian, barang kemas, dia tak berdaftar. Tuan-puan ambil, boleh buat terus. Tapi, harta alih berdaftar ini, tuan-puan tak boleh ambil pada bila-bila masa. Kenapa? Sebab namanya berdaftar. Apa contohnya? Yang pertama ditulis di sini adalah kenderaan. Sebab itu kenderaan-kenderaan ni dia termasuklah juga kereta, motor, lori dan sebagainya. Bagi kenderaan sepatutnya tidak boleh digunakan sebaik saja berlaku kematian. Sepatutnya berlaku kematian jangan memandai-mandai siapa nak guna. Kenapa Ustaz? Sebab kenderaan itu milik ahli waris. Kalau ahli waris ada 12, maka kena dapat keizinan 12 orang tu dulu. Buatnya rosak sebab 12 orang ini yang akan menanggung rugi, yang akan menanggung rosak, yang akan menanggung road tax, yang akan menanggung bulanan. Ni 12 orang ini. Ini kerana semua waris yang berhak mempunyai hak terhadap kenderaan itu, menggunakan kenderaan itu tanpa persetujuan waris lain bermakna menggunakan hak orang lain tanpa izin. Macam saya ambil kereta tuan-tuan, saya tak bagi tahu tuan-tuan. Sama lebih kurang ini. Baik. Maka oleh itu kenderaan ini sepatutnya disimpan sementara mendapat persetujuan waris-waris yang lain, maka perbincangan berkaitan kenderaan ini mestilah dibuat. Yang pertama, memberi keizinan kebenaran menggunakannya sebelum diputuskan pembahagiannya. Abang Long start kereta ni Kalau tak start, dia jam. Okey, ikutlah. Pergi dekat-dekat apa semua ni, Abang Long running dulu. Sementara kita nak settle. Yang kedua, diputuskan pembahagian seperti diberikan kepada seseorang sama ada dengan percuma atau dengan bayaran yang dipersetujui. Ni, potong saga ni siapa nak? Keluaran dia 0001. 0002. 001 Tuan Dr. Mahathir ni 002 ni. Ayah kau ni dulu. Ni hebat ni. Nombor 2 je beli ni. Maka, siapa nak? Aku nak. Okey. Maka, kena tanya pada yang lain. Nak beri percuma sebab tak ada hutang ni. Nak beri percuma ataupun bayar? Bayarlah. Mahal kereta ni lah ni. Berapa? Berapa kau ada? 7,500. Bawa sini. Bahagi kepada ahli waris yang lain. Kemudian yang ketiga. Sekiranya kenderaan masih dalam ansuran, penerima kenderaan itu naklah menjelaskan baki ansuran itu. Kalau dia nak hutang ada lagi. Kau setuju nak settle hutang? Setuju. Ambil kan kau? Sebab bila hutang dia tak ada untung dah. Kecuali kalau tuan-tuan jual. Itu pun kena tengok hutang dengan harga semasa macam mana. Cuma saya nak pesan. Siapa-siapa yang duk pakai kereta mewah, kereta mewah ni makna kata 2,000 sebulan, 2,008, 3,500 sebulan. Jenis Wildfire, Alphard. Nah, apa lagi? Volvo XC90, Mercedes, BMW, 7 Series ke apa benda lah, apa ni.
tolonglah ambil takaful yang mana bila kita mati, dia akan jadi free. Kan dia ada bayaran dia kan? Ambil. Saya nak pesan ni. Sebab berlaku hari itu pada sahabat pada sahabat saya lah. Dia mati, dia lawyer. Dia mati, meninggalkan harta dan 2 biji kereta. Kereta apa? Volvo XC90 yang SUV tu. Kemudian BMW F30 330e. Oh, start tahu dah aku minat kereta. Baik. Maka 2 kenderaan ini sebulan 5,000. Isterinya doktor kerajaan. Last sekali apa? Surrender, tak boleh nak bayar. Jadi bila tak boleh nak bayar, apa jadi? Serah pada bank. Dia tak ambil yang takaful itu. Bila serah pada bank, apa jadi? Bank akan tengok nilai semasa dengan hutang. Kalau dah kereta baru pakai 2 tahun, kalau dah pakai 8 tahun, lain cerita, tinggal setahun. Betul tak betul? Pakai 2 tahun. Jadi apa perlu dibuat? Ni yang tak seronok ni. Terpaksa ambil harta si mati, jelaskan kereta tersebut. Kalaulah kita ambil takaful, kereta tadi jadi free ke tidak? Okey, jadi free. Boleh guna? Boleh. Isi minyak, servis dia. Oh, tak nak guna ustaz, takut maintenance dia. Tak apa, pergi jual. Kita katalah beli dulu 300,000. Jual 150,000. 150,000 tu duit. 150,000 tu pergi mana? 150,000 tu pergi top up pula dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Ingat Jadi, Abang Lan, ni lah. Welfare kan? Tak bawa saya lagi. Bila nak bawa tak tahu. Jadi macam saya tak perlu sebab kereta murah. ni kereta-kereta mahal ni. Kena ambil. Besok call bank. Okey, saya nak ambil ni takaful yang bila saya mati. Berapa kena bayar? Dalam 14,500. Nantilah saya bayar. Contoh. Tak tahu apa kena tanya bank. Baik. Kemudian, yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tidak mampu menjelaskan angsuran bulanan, tak ada duit, atau masing-masing tidak berhajat untuk memiliki kenderaan itu, persetujuan untuk menjual kenderaan itu hendaklah dibuat dengan melantik seorang sebagai pentadbir untuk menguruskan penjualan itu. Duit hasil jualan hendaklah diputuskan sama ada dibahagi mengikut kadar faraid atau secara pakatan, bagi sama rata dan sebagainya. Itu pulanglah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kalau tidak mampu, maka jual lah. Tapi nak jual ni yang masalah. Value semasa banyak tu. Tapi tak ada orang boleh beli. Ini pun jahanam juga. Kenapa tak ada orang boleh beli? Masing-masing pakai simpan duit. Takut musim ni sebagai contoh kan. Musim ni kan nak buat keluar duit kan. Fikir-fikir juga. Betul tak betul? Jadi, pakai simpan duit. Jahanam juga. Jadi, saya rasa the best choice adalah yang kita ambil tadi tu. Esok telefon bank, tanya dia macam mana nak buat. Baik. Kemudian yang kelima. Setiap harta berdaftar hendaklah disusuli dengan tindakan mengikut undang-undang supaya pindah milik dalam buku daftar dapat disempurnakan. Ini ramai tak buat ni. Bagi free, dia biarkan dengan nama si mati. Dia biar dengan nama si mati. Tukarlah hak milik. Bukan susah pun tukar hak milik. Pergi Puspakom, tekan B5, RM30, campur teks RM33. Betul tak betul? Kemudian pergi ke JPJ, tukarlah nama Tamprint. Tak ada masa ustaz. Okey, upah rana. Hari tu saya buat berapa 600 rasanya. Tamprint kat mana? Tamprint atas bonet kereta. Ni, pembeli penjual ni atas bonet kereta. Cuma fulus kena ada. Mahal ustaz 600. Duk fikir mahal. Dah pergi buatlah sendiri. Saya buat itu 600. Orang tu buat semua sekali. Dia bawa pergi Puspakom, dia serah balik kereta, dia bawa mesin dia tu dengan laptop pun semua. Thumbprint pembeli. Penjual. Thumbprint pembeli. Selesai. Kemudian dia akan post pada kita
grant. Dah, tak payah fikir banyak. Lepas tu kena hati-hati, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni Mahkamah Negeri Sembilan, Mahkamah Syariah, dia kena nak filekan tuntutan, borang kami dah tak bagi. Dulu bagi boleh tulis, boleh bertulis. Sekarang ni kena download, kemudian kena bertype. Tahun lepas mula. Jadi bila bertype, ramai yang susah lah, betul tak betul? Maka kita pun buka lah kaunter untuk typist. Itu swasta lah, tak termasuk dengan kita. Dia lah, dia punya ni, maka bayar pada dia. Maka tadi ada seorang perempuan datang, dia kata, baik saya tulis sendiri. Nak bayar typist RM45, buta-buta je. Padahal kertas biasa je, A4 type gitu je, benda simple je. Saya kata gitu puan, baiklah puan, kalau tu, puan download sendiri. Dia kata download kat mana? Ni, saya ada QR code, scan kat situ. Nanti jawab apa? Nak scan macam mana? Alah, jahanam. Saya kata, yang tak kerti scan, itu nilaian dia RM45 tadi tu. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang nak marah kan. Dia datang kat dah marah, hari tu kena marah itu. Sebab kena bertaib. Undang-undang apa ni? Undang-undang syariah bukan menyusahkan orang. Pula dah dia guna hujah tu. Barangkali dia mengharapkan Mahkamah Syariah nak file apa, cerai je. Mas, saya tolong isi kat puan. Ada apa lagi puan nak tulis? Mampu. Gitu. Masya Allah. Biasalah tuan-tuan kan hari ni. Kadang-kadang saya agak terkilan. Kalau di institusi agama, benda-benda tu marah. Kalau di tempat lain, beratus sejam pun tak apa. Kan? IC hilang. Kan? Oh, tak apa, beratus lama. Berapa kena bayar? 60. Standard lah kan, dah hilang kena bayar. Tak petikai pula. Tapi kalau di institusi agama, Allahu Akbar. Sabarlah tuan-tuan dan puan kan? Lepas tu kopiah kena ada selalu atas kepala ni. Supaya malukan diri kita tuan-tuan dan puan. Baik. Seterusnya. Mata alih berdaftar seterusnya tuan-tuan dan puan adalah simpanan di bank atau institusi kewangan. Ni. ASB, ASN, tabung haji. Masing-masing ada ni. Masing-masing ada. Tabung haji kan. Pakat musim haji dah ni. Sahabat-sahabat semua pakat pergi dah kan. Sahabat saya pun ada pergi dah. Dia kata bayar penuh ke subsidi? Dia kata bayar penuh. 30,800 kan? Saya pun dah kena start simpan dah ni. 30,800 ni. Baik. Maka pada dasarnya tidak boleh dikeluarkan oleh waris-waris kecuali melalui proses undang-undang. Ya. Tak boleh main keluar begitu saja. Tak boleh kata ni ada sini mati bak sini. Dia mesti ada sesuatu yang mereka nak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang ini, saya nasihat kepada semua. Tuan-puan kena tanya agensi itu apa yang mereka nak. Ada yang nak perintah faraid mahkamah syariah. Ada yang cukup dengan bicara pusaka kecil di pejabat tanah. Jadi kena tengok apa yang mereka nak. Setakat yang saya duk jaga, yang datang, ASB nak, tabung haji nak. Setakat ni lah. Yang lain-lain, tak ada lagi lah. Tapi yang selalu dipinta, kenapa nak? Sebab agensi ini nak. Maka nak mohon di mana? Senang ya. Tuan-puan duduk di sini kan? Tuan-puan duduk di Bandar Estate. Bandar Estate ni Selangor ke Negeri Sembilan? Walaupun selangkah saja Selangor, dia tetap Negeri Sembilan. Betul tak betul? Maka pergi ke Mahkamah Bandar Estate pula dah. Pergi Mahkamah Senayan tu. Pernah pergi tak Mahkamah Syariah Senayan? Pergi buat lawatan sambil belajar. Kan? Nanti kita goreng lah mi mana yang ada jamu jemaah sini. Kan? Pergi sana. Pergi sana, ke kaunter kata nak apa? Saya nak filekan perintah faraid. Ataupun bahasa yang dipakai untuk guna sijil faraid. Nama dalam kita punya peruntukan perintah. Tapi orang ramai sebut sijil. Layan je lah. Perintah faraid. Maka hakim akan keluarkan perintah faraid tersebut. Cuma perintah faraid ini dia bukan nak bahagi, okey rumah untuk awak, rumah kedai ni untuk awak. Tak.
Perintah faraid ni hanya semata-mata sebagai contoh si mati Azlan sekian, 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 sekian. Ahli warisnya siapa? Isteri dia. Isteri ada 3 pula. Nah, 3 isteri ditulis itu. Kemudian anak-anak dia. Isteri berapa? 1/8. Anak-anak asabah. Tu saja yang ditulis. Dia seolah-olah nak cerita dalam perintah itu siapa yang berhak dan berapa bahagian dia. Bukan cerita rumah ni kau punya tukar. Tak ada. Kalau rumah tukar nama dan sebagainya, itu adalah pejabat tanah. Boleh? Jadi, tuan-puan boleh tuntut di situ. Baik. Berapa minit lagi? Saya nak cerita 2 kes kalau sempat. Setakat ni kita berhenti untuk yang ini. Sebelum ini, saya di mahkamah sebagai pendaftar mahkamah tinggi. Maka baru ni ditukarkan menjadi pendaftar pejabat pendaftaran. Anda kata kalau di kaunter tu, saya lead lah. Okay. Bila kaunter ni siapa yang datang, orang ramai. Jadi bila dia tanya soalan, tak lepas, maka dia akan panggil pegawai lah. Saya keluarlah salah seorang ni. Maka baru ni tuan-tuan dan puan, saya katakan kisah ini jadi pengajaran buat semua. Baru ni berlaku seorang lelaki datang. Siapa mati? Adik dia. Jadi adik dia ni sebelum mati, dia berjumpa dengan ayahnya. Nak minta bantu dia nak buat bisnes, tak tahu bisnes apa. Ayahnya tak ada duit. Maka adiknya mencadangkan dia nak buat loan untuk beli rumah dan tanah yang ayah dia duduk. Maka, duit akan dapatkan, dia ambil lah. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala perkara itu berlaku. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala yang deal dengan ayah ni, anak tadi ni, mati. Maka ahli waris kepada si mati siapa? Ayah dia, isteri dia dan anak lelaki dia 2 orang. Tu saja. Adik-beradik tak terlibat sebab ada ayah dan masih lagi ada anak lelaki. Maka setelah suami dia meninggal, dapat satu WhatsApp daripada isteri si mati. Dia WhatsApp semua adik-beradik suami dia. Dia bagi tempoh 2 minggu untuk ayah tu keluar daripada rumah tersebut. Kalau ayah tu nak duduk, dia kata bak 700 bulan. Dan dia hantar satu gambar. Geran rumah dan tanah itu satu persatu bahagian dia semuanya. Bukan bahagian si mati. Makna kata mungkin si mati tukar nama kepada dia sebelum mati ataupun loan atas nama dia ke saya tak tahu. Dan tanah itu atas nama dia barangkali. Jadi yang bertanya ni adalah anak pada si mati. Maka saya kata abang dah tanya belum ayah abang tentang perkara ini. Saya dah tanya ayah saya umur 70-an. Ayah saya kata tak tahu, tak tahu, tak tahu. Ayah abang tahu tak yang nak kena halau ni? Tak tahu Ustaz. Sudah. Jadi saksi utama dalam kes ini siapa? Si mati, ayah dia dan isteri si mati. Ni 3 orang ni apa dia deal? Tuan-tuan. Umur 70-an ni nak buat apa? Umur 70-an. Makan cukup, tak payah menyusahkan anak, boleh tidur di rumah sendiri, tak perlu bayar hutang, betul tak betul? Apa lagi? Teh tarik, apa lagi? Roti canai, lagi ha dengan kawan-kawan, kemudian baca Quran, tarawih dan sebagainya, jemaah, kemudian habislah umur itu. Kalau umur begitu, rumah dah tak ada, tanah dah tak ada, tuan-puan nak pergi mana? Sebab itu kena bijak dalam bab ini. Sekalipun ia anak, kalaulah perkara itu boleh membebankan ataupun mendatang mudarat, anda kata berlaku begini mana, tak payah setuju. Walaupun anak kita itu sebaik-baik umat. Betul, anak kita pasangan belum tentu sebab pasangan itu dibeli oleh orang lain. Ini.
Satu gambaran yang jelas. Barangkali baru berlaku seorang, orang lain banyak lagi. Cuma tak datang tanya saja. Lepas tu kena cerdik dalam bab ini. Boleh nak harta aku tunggu aku mati. Sekalipun kita ada tanah, anak nak buat rumah atas tanah kita kan besar, buatlah. Oh tak boleh, kena buat loan. Dah buatlah loan. Tak boleh sebab kena ambil duit dari KWSP. Dah ambil duit KWSP. Tak boleh. Nak ambil duit KWSP, nak buat rumah, mesti tanah tu nama saya. Habis tu, tukar dulu nama ayah pada nama saya. Banyak cantik. Nak tukar boleh, tunggu kita matilah. Kalau kita ada 10 tanah lain, kita ada sebiji tu saja. Tapi tak kenalah cakap dengan Tuan Haji sebab Tuan Haji di Bandar Estate ada 5 paling kurang rumah masing-masing, betul-betul. Tolong jangan buat kehidupan pengakhiran yang begitu. Sebab kalau tuan-puan buat begitu, percayalah apa saya katakan, serabut ni. Nak duduk di mana? Nak duduk rumah anak? Boleh duduk rumah anak tapi bukan rumah kampung. Rumah apartment, rumah flat, rumah landed. Bolehlah seminggu 2. Pasangan anak belum tentu okey. Rabuk orang tua ni. Tak. Makan bersepoh. Masuk pinggir malah. Usuk pula tu. Pula. Pergi rumah anak nombor 2. Sama juga. Duk main musim gitu. Duk main Lembah Kelang, Sabah Sarawak. Lembah Kelang, Sabah Sarawak. Bawa beg kan. Bawa beg tu je sebab tak ada pakaian lain dah. Tak mau. Ingat elok-elok. Yang saya cerita benar dan menjadi pengajaran buat semua. Jangan cerita ini hanya habis di sini. Cerita ini mesti masuk di sini. Masuk di sini untuk apa? Untuk kita muhasabah diri kita dan untuk kita fikirkan apa yang sepatutnya kita buat yang mana tidak akan memudaratkan kita. Ya anak-anak dia tak fikir macam kita orang tua. Kita nak boleh harta yang kita ada pun susah. Hari ni anak-anak suap saja. Tak. Lepas suap, kita bahagian suap tadi ni. Jadi suapan itu, biarlah suapan yang boleh membina idea dia untuk dia berdikari. Berdikari ini tidak dilihat kepada SPM 10A. Berdikari ini adalah latihan yang kita berikan pada dia. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi pada waktu dan yang telah ditetapkan. Dan saya doakan pada malam ini perbincangan kita membuahkan banyak pemahaman dan hasil yang baik menjadi pedoman buat semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.